Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung tafsir Jalalain Suratul Baqarah ayat yang ke-10 yang masih lagi menceritakan tentang orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. Pada hati mereka, yakni pada hati-hati orang munafik itu, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan kepada mereka kesakitan. Dan untuk mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Fi qulubihim maradun. Maradun di sini sakit, ada maksud majaz dan ada maksud hakiki. Majaz seperti mana yang kita akan belajar nanti di dalam balaghah. Majaz ialah perkara yang bukan hakikat. Contoh, apabila kita mengatakan orang yang berilmu itu sebagai lautan, contohnya ra'aitul bahra fil masjid, aku melihat lautan di masjid. Maksudnya lautan di situ ialah majaz, kata kiasan. Pada hati mereka itu ada sakit. Sakit ini segi majaz ni ialah syak dan nifak. Syak ini dia meragui, nifak ini sifat munafik itulah yang dalam dua muka yang kita panggil dalam bahasa Melayu. Itu tafsiran bagi syak dan nifak, itu tafsiran bagi marad, sakit dalam bentuk majazi. Yang kedua, yumridu qulubahum, maksudnya apa yang ada dalam hati mereka itu telah menyebabkan hati mereka jadi sakit. Ai yudha'ifuha, iaitu melemahkan hati mereka. Okey, ini sakit dalam bentuk hakiki lah. Maksudnya hati mereka menjadi lemah. Contohnya kalau hati itu kesihatannya 100%, mungkin kerana adanya sifat ini, hati mereka telah jadi 40%, 50% dari segi lemah dan kuat dia. Fazadahumullahu maradha, maka Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan kepada mereka kesakitan. Zada ni antara fi'il yang istimewa, kerana zada ini dia adalah lazim dan zada juga dia boleh jadi muta'addi. Contoh di sini ialah contoh muta'addi. Kalau zada yang lain, contoh macam Zada malu Zaidin. Zada malu Zaidin, telah bertambah oleh harta Zaid. Di sini fazadahumullahu, telah menambah kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia apa? Tanda apa dia mutaaddi? Kerana fi'il mutaaddi, antara cara nak mengenal fi'il mutaaddi seperti mana yang kita telah belajar, selain daripada fi'il mutaaddi itu biasanya melibatkan anggota tertentu, juga fi'il mutaaddi itu kadang-kadang ataupun selalunya ataupun memang dia memberi makna yang boleh ada maf'ul. Bukan kadang-kadang, maksudnya dia mesti boleh letak makna maf'ul. Contoh macam dharabahu Zaidun. Dharabahu, memukul akannya oleh Zaid. Dan kalau kita kata akalahu asadun, telah memakan akannya oleh singa. Tapi kalau kita tidur, kita tak kata namahu, tidurnya, tak ada. Tidur, telah tidur olehnya, tak boleh. Dia maksudnya namahu tidak kita panggil jalasahu, tak boleh. Kalau nak kata anamahu, telah menidurkan olehnya, oleh seseorang, hu, akannya, baru boleh anamahu. Contoh macam qamahu tak boleh, tapi aqamahu boleh. Jadi aqamahu dia fi'il mutaaddi, kalau qama dia fi'il lazim. Bima anzalahu, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan akannya. Anzalahu, nampak tak? Anzalahu, bila boleh masuk hu, boleh masuk dhamir, yang mana dhamir ni mauqi'nya ataupun tempatnya ialah maf'ulun bihi, maksudnya dia ialah fi'il anzala, itu ialah fi'il lazim, fi'il mutaaddi, maaf. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan akannya.
Apa dia, apa yang Allah turunkan tu? Ma dia tu apa? Minal Quran, daripada Al-Quran. Maksudnya iaitulah. Min kat sini min bayaniyah. Bayan kepada ma. Apa yang diturunkan. Kalau soal, apakah yang diturunkan? Iaitu Al-Quran. Jadi min ini min bayan, min penerangan bagi ma. Likufrihim menerangkan illah. Likufrihim menerangkan illah. Likufrihim bih kerana kufur mereka dengannya Al-Quran. Walahum azabun alim dan bagi mereka lah azab yang pedih. Azab yang pedih ataupun azabun mu'lam. Azabun mu'lamun, azab yang dipedihkan. Azab yang dipedihkan. Azab itu dia dipedihkan, bukan dia yang pedih. Bima kanu yukadzibun. Bima kanu yakdzibun. Ada beberapa cara. Bitasydid, kalau kita baca dengan yukadzibun, yukadzibuna Nabi Allah. Mereka telah mendustakan akan Nabi Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka telah berdusta, iaitu fi qaulihim amanna, bitakhfif, dengan tanpa ada sabdu, dengan tanpa ada yukadzibun, maksudnya yakdzibun, mereka berdusta. Apakah pendustaan mereka itu? Dengan kata mereka amanna, kami telah beriman, di depan orang Islam lah, mereka menyamar ataupun mereka berpura-pura bahawa mereka beriman. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ai lihaulai, kepada mereka ini, kepada mereka ini, orang-orang munafik lah, la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Bil kufri wa ta'wiqi anil iman, maksudnya dengan melakukan kekufuran dan menjauhi keimanan. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, bila kata jangan buat kerosakan, mereka menjawab innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami bukan buat kerosakan, bahkan kami orang yang memperbaiki kehidupan ini, memperbaiki akhlak kami, memperbaiki tata cara hidup kami. Walaisa ma nahnu alaihi bifasadin, tidaklah kami ke atasnya membuat kerosakan. Maksudnya di muka bumi ini kami mana ada buat kerosakan, bahkan kami lah yang mengislahkan, kami lah yang memperbaiki kehidupan di dunia ini. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab dalam firman-Nya sebagai balasan kepada mereka itu, ala litanbihi, ala ni untuk tanbih, ketahuilah, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bidzalik maksudnya, maksudnya bidzalikal mazkur, maksudnya mereka telah membuat kerosakan, fasadu fil ard, fasadu wa afsadu fil ard. Fasadu lain, afsadu kat sini. Sebab mufsidun daripada afsada yufsidu ifsadan fa huwa mufsid. Innahumul mufsidun, dia tu bidzalikal mazkur. Maksudnya sesungguhnya mereka, Allah Taala menggunakan taukid. Mereka itulah orang yang membuat kerosakan, dan tetapi tidaklah mereka itu sedar dengan demikian. Maksudnya sedar apa? Mereka itulah sebenarnya orang yang membuat kerosakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kamu semua wahai orang-orang. Orang-orang tersebutlah orang-orang munafik tadi, tapi tak katalah orang-orang munafik, maksudnya berimanlah kamu semua, kama amanan nas, seperti mana telah beriman segolongan manusia. Siapakah mereka? Ai ashabun nabi. Ashabun nabi. Bila kata manusia, ini am. Okay, lafaz ni am. Lafaz ini am. Kemudian ai ashabun nabi, iaitu mereka ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu anu'minu kama amana sufaha, mereka telah menjawab, bila Allah kata begitu, mereka kata begitu pula, ataupun bila diperintahkan begitu, mereka akan kata begini pula. Okey, anu'minu kama amana sufaha, adakah kami nak beriman seperti mana telah berimannya orang-orang yang bodoh itu?
Al-juhalu as-sufaha dengan mana al-juhalu ay la naf'alu ka fi'lihim. Dan sama sekali kami tidak akan membuat seperti mana yang mereka lakukan. Allah Ta'ala pun berfirman semula untuk menjawab kata-kata mereka itu, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak sedar bahawa mereka itu bodoh, tidak mengetahui bahawa mereka itu bodoh. Dzalikal mazkur, maksudnya sufaha tadi. Okey. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzi, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata apa? Amanna. Ya, kami beriman. Jumpa orang beriman, mereka kata beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka pergi kepada geng-geng mereka, pembesar-pembesar Quraisy, orang musyrikin, qalu inna ma'akum, sebenarnya kami ni sama macam kau je. Innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami mempermainkan orang-orang Islam. Wa idza laqu asluhu laqiyu hudhifati dhammatu lil istisqal. Dhammah itu dihazaf kerana berat. Asalnya laqiyu pada bagi orang Arab. Kemudian dihazafkan dhammah. Bila jadi hazafkan dhammah, bertemu dua sukun. Thumma al-ya'u, kemudian dihazaf ya. Asalnya laqi ya dengan waw itu dia sukun. Kemudian ia dihazaf kerana iltiqaiha sakinatan ma'al waw, kerana bertemu dua sukun dibuang ya, jadi wa idza laqu alladzina amanu qalu amanna wa idza khalau minhum wa raja'u, mereka tinggalkan orang Islam dan kembali kepada syayatinihim ay ru'asaihim, kepada kepala-kepala mereka, ketua-ketua mereka ataupun orang-orang besar. Mereka mengatakan inna ma'akum fid din, kami bersama kamu dalam agama ini, iaitu agama kesesatan itulah, agama syirik itu. Innama nahnu mustahzi'un, kami main-mainkan dengan orang Islam, bihim kepada muslimun, biizharil iman, dengan menzahirkan iman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempermainkan mereka di sini. Dengan mempermainkan dengan maksud yujazihim, yang akan membalasi mereka dengan sebab mereka bistihzaihim, dengan mereka melakukan gurauan ataupun main-main tadi. Mereka kata mereka gurau-gurau, mereka main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun melakukan yastahzi'u, maksudnya bukan main-main, balas balik apa yang mereka buat tu dengan azab neraka nanti di akhirat kelak. Wa yamudduhum wa yumhiluhum fi tughyanihim, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka di dalam tughyanihim, di dalam kejahatan mereka itu. Tajawuzihim al-hadda bil kufri, maksudnya apa? Mereka melampaui had, melampaui batasan dengan melakukan kekufuran. Ya'mahun, dalam keadaan mereka itu yataraddaduna tahayyuran, dalam keadaan mereka itu terpinga-pinga, dalam keadaan mereka itu termanggu-manggu. Halun, maksudnya yataraddaduna ya'mahuna, itu i'rabnya menjadi hal. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mempermainkan mereka balik dengan membalasi mereka di akhirat kelak. Ataupun Allah Taala telah menurunkan ayat ini, membuka rahsia mereka. Mereka akhirnya mereka akan jadi yataraddaduna, maksudnya terpinga-pinga kan. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda istabdaluha bi, mereka itulah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, iaitu mereka telah menukarkan hanya kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Elok dapat petunjuk, dia pergi jual pula petunjuk itu untuk membeli, untuk memakai, untuk menganut kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, tidaklah kita panggil laku perniagaan mereka itu, ma rabihu fiha bal khasiru,
ma rabihu, mereka tidak untung pun pada perniagaan mereka, bal khasiru, bahkan mereka itu muflis, bankrupt, li masirihim ila nar. Bankrupt tu sebab bukan miskin kat dunia, tetapi pengakhiran mereka kelak ila naril muabbadati alaihim, mereka akan masuk dalam api neraka yang kekal ke atas mereka. Wa ma kanu muhtadin fi ma fa'alu, dan tidaklah mereka itu orang yang diberi petunjuk terhadap apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita telah dapat baca daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-16 pada hari ini. Jadi perhatikan semua terjemah dia dan perhatikan kita panggil auran musannif. Apakah kehendak musannif nak terang apa di sini? Nak terang apa di sini kan? Ada menerangkan bahasa, ada menerangkan balaghah, ni majas, ni hakikat. Ada menerangkan perkara yang am. Contohnya perkara yang am tadi. Contoh, apakah marad, fazadahumullah maradha, kenapa? Sebab dia. Kenapa bertambah mereka punya sakit. Kemudian ada menerangkan tentang bahasa, ada menerangkan tentang wajah qiraah. Kalau yukadzibun, maksud dia apa? Kalau yakdzibun, maksud dia apa? Perkara-perkara ini kena diperhatikan, dan juga kena diperhatikan juga ma'anil kalimat. Kalau kita tengok kita punya pengujian dan imtihan kita, soalan yang pertama biasanya had ma'anil kalimatil atiyah. Jadi kena perhatikan, dan kita kena biasakan membaca dengan cara kita nak mencari aghrad musannif untuk mengetahui apakah maksud musannif di dalam ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.